Oke, salam kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih kerana bersama dengan channel ini. So, saya cuma sedikit pencerahan. Benda ni dah seminggu saya tengok berkenaan dengan isu Tun nak membuat kerajaan perpaduan. Saya pun tak tahu Tun nak korek daripada mana kerajaan perpaduan ini, tetapi saya merasa heran lah. Kenapa Tun nak buat lagi? Berapa banyak lagi dia nak pecahkan? Sudah ada pecahkan UMNO, sudah ada pecahkan PHS. Kerja dia pecahkan parti orang, parti dia sendiri, terburai-burai. Selepas tu nak buat lagi kerajaan perpaduan. Jadi kalau Tun nak buat kerajaan perpaduan ini, lebih baik tak payah ada lagi parti-parti ni. Contohnya parti A ni, grup PN, ataupun kalau dulu Barisan Nasional. Yang ada hari ni Perikatan Nasional ke Pakatan Nasional ke, aku pun tak faham. PN lah pokoknya. Dan PHS yang ada. Kalau Tun nak seperti itu, tak payah lagi ni ada perlawanan politik, tak payah lagi buat PRU. Sia-sia lah. Siapa yang menang dikumpulkan semua daripada parti ini nak buat kerajaan perpaduan. Mana ada yang seperti itu? Mesti ada tim A, tim B lah. Tim A kalah, tim B menang. Tim B lah memerintah. Tim B kalah, tim A menang, tim A lah memerintah. Barulah namanya betul adil. Ini kalau kau ambil semua MP yang menang ni, janji apa dia kepada rakyat kemarin? Tak tahu hala tujunya. Ini adalah satu propaganda politik yang Tun nak buat, yang akan menyusahkan lagi rakyat. Yang dia dah buatkan kepada PHS ni pun dah cukup dah. Dah cukup dah menyusahkan rakyat. Dulu kritik PHS macam ni, macam tu, macam ni. Hari ni rakyat lihat sendiri. Kerajaan PHS lebih baik ataupun kerajaan yang ada hari ni lebih baik. Itu belum lagi nak buat kerajaan perpaduan, baru buat yang seperti ini yang sekarang ni, tengok. Kerajaan tebuk bumbung ni. Dia kolek sana, korek sini, ambil sana, ambil sini. Jadi kerajaan hari ni itulah sampai 70 menteri, 70 lebih menteri lah. Lepas tu timbalan Perdana Menteri tak boleh nak lantik. Lepas tu ambil lah buat menteri kanan semua. Sebabnya apa? Sebab takut. Kalau bagi UMNO timbalan Perdana Menteri, apa kata PAS? Bagi pada PAS, apa kata UMNO? Apa kata GPS? Apa kata yang lain-lain lagi? Jadi berujunglah letaklah menteri kanan. Nak letak Azmin Ali, alamatnya satu UMNO akan keluar. Jadi begitulah. Jadi kekuatan dekat situ pun sudah tak ada. Jadi ini akan menyusahkan, menyukarkan lagi. Saya percaya selagi kerajaan yang ada hari ini ada, Prabowo tak akan masuk. Dan yang kita tengoklah hari ini, nak pinjam duit dekat mana? Pinjam dalam negara. Pinjamlah. Silakan. Tunggu sampai duit habis. Kalau saya percaya keadaan seperti ini, kita ada lagi pemerintahan seperti ini, tidak payah lama lagi, 5 tahun. Waktu itu yang kalau kita rakyat Malaysia ni nak tahu apa itu negara bankrupt, kita tunggu. Selama ni kita bila orang kata negara bankrupt, macai-macai kritik. Kalau nak tahu negara bankrupt, kita tunggu 5 tahun lagi ke selepas ini PRU bagi menang lagi, kita tunggu negara bankrupt tu macam mana rasanya negara bankrupt. Negara bankrupt tu lah harga tisu tu boleh harganya RM1,000 selai tisu. Kalau nak tahu, saya tak perlu nak cerita lah mendalam-mendalam macam mana keadaan negara bankrupt, cari di Google. Kalau nak belajar sedikit keadaan negara yang bankrupt ni.
dan belajar caranya macam mana negara bankrupt itu di negara-negara yang pernah bankrupt nih. Jadi tidak ada gunanya yang macai-macai yang hari ini, yang menteri-menteri yang gila jawatan, yang orang-orang politik nih, orang-orang yang gila dengan projek, gila dengan kontrak, gila dengan rasuah nih. Apabila negara ini bankrupt, mereka juga tidak akan berguna. Duit mereka itu pun buang dalam tong sampah, tidak terguna juga. Nilai duit kita ini di dunia dah tak ada gunanya. Adakah kita rakyat nak seperti itu dengan kelemahan yang ada? Ini saya nak berbalik lagi kepada apa yang Tun buat. Sudahlah, kita tidak mau lagi panjangkan cerita lah. Contohnya, cukuplah sekarang nih Tun dah pun menjadi Perdana Menteri 2 kali, dan tidak perlu lagi lah dia sibuk dengan kerjaan perpaduan dia. Dan sudahlah, berhenti sajalah berpolitik. Apalagi yang dia mau? Orang juga mengenang jasa dia selama ini. Dia juga dipanggil dulu sewaktu dia menjadi Perdana Menteri yang pertama dulu pun. Orang sudah menganggap dia sebagai tokoh pemodenan Malaysia. So sudahlah. Apalagi yang nak dikejar? Lepas tu PH menang pun bagi lagi dia jawatan Perdana Menteri. Dan saya yakin apa yang dia nak buat ini, walaupun ya memang orang kata kita tak tahu, ini semua kuasa Tuhan, tetapi saya percaya kuasa Tuhan kali ini tidak akan menyebelahi dia. Kalau nak buat perpaduan ke dia nak buat cuba nak membuat satu coalition party ataupun gabungan yang seperti PH, saya percaya Tun tak berjaya. Kenapa Tun boleh berjaya? Yang lepas banyak faktor yang menyebabkan dia boleh berjaya. Antara satu faktornya karena PH itu adanya si Rafizi. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan keadaan rakyat sudah tidak mempercayai kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Najib. Yang ketiga, ya ada sedikit daripada Tun sendiri. Tetapi PH itu menang, kebanyakannya saya boleh bagi, ini pandangan pribadi saya ya, saya katakan 60% daripada Rafizi, karena inbox Rafizi, dan mungkin 30%, 40% juga adalah daripada orang tidak suka pimpinan Najib waktu itu. Itu saja. Itu pandangan pribadi saya. Itu kemenangannya PH. Kalau tidak percaya, PRU ke-15 nanti kita buktikan. Kalau nak menang bergaya, PH kena pergilah jumpa Rafizi. PKR kena ambil lah balik Rafizi ini. Inilah satu tokoh yang saya sangat menyanjung tinggi ketokohan saudara Rafizi ini. Jadi saya harap pimpinan tertinggi parti PKR bolehlah memujuk saudara Rafizi. Tidak perlu ego, kerana dia memang tidak ada lagi ketokohan anak muda yang sehebat Rafizi. Yang menyangkal tu pada saya macai saja. Sedangkan menteri yang ada pun, yang dah tua-tua pun, yang dah lama pun, tidak sehebat Rafizi ini ilmunya. Saya tidak mengata yang benda yang ini, tapi agak pedas saya katakan ini. Memang ilmu yang Rafizi ada untuk dia menjadi seorang pemimpin negara itu memang sangat luas. Jadi itulah hal kisahnya. Jadi untuk macai itu yang mengkritik ini, mengkritik itu tak perlulah, tidak selayaknya lagi. Cuma bolehlah dekat Facebook. Jadi saya harap apa yang saya katakan ini dapat memberi sedikit manfaat kepada kawan-kawan luar sana. Saya tidak nak melarut-melarut.
daripada Tun, sehinggalah sampai ke Rafizi saya cerita. So begitulah, dan apa yang berlaku di Malaysia ni, saya harap tidak perlu lagi lah Tun lepas ni pencen dengan aman sajalah. Tidak guna. Bagilah pimpinan muda ni yang ada hari ni supaya politik kita ni semakin tidak ke arah parah. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan kerana menonton channel ini sampai habis. So saya harap kawan-kawan di luar sana kalau bermanfaat ya pakai, kalau tidak ya abaikan apa yang saya katakan ini. Oke, thank you kawan-kawan.